wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujana idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan AJK Pentadbiran Masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di sebalik kepayahan, kesusahan, Allah juga dapat memberi kemudahan kepada kita untuk kita dapat bertemu di malam ni. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana kita dapat di mana di malam ni insya-Allah kita dapat sama-sama mendengar dan kita berkongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni insya-Allah saya nak cuba kita nak tengok tentang infak dalam Islam, iaitu mewakaf dalam Islam. Kita tengok amalan ini sangat hebat sekali. Bila kita tengok dalam buku, tengok dalam hadis Allah, besar sekali amalan sedekah ini. Jadi tuan-tuan, kita pernah dengar daripada dulu, biasanya kita dengar ustaz-ustaz yang menceramah, biasa dia ada cerita. Jadi kita dengar bahawa Allah Ta'ala berkata kepada seorang, Allah Ta'ala berkata kepada seorang yang telah mati dah. Dia dah mati. Allah tanya dia, andainya kamu dihidupkan kembali ke dunia, andainya kamu dihidupkan kembali ke dunia, apakah kamu mau lakukan? Kamu nak buat apa kalau kamu dihidupkan kembali ke dunia? Maka jawab orang yang meninggal tu, dia kata, saya nak bersedekah, saya nak infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama buat kajian, kenapa orang ni andai dihidupkan semula nak sedekah, sedangkan amalan lain banyak lagi dah, solat, puasa, kenapa dia nak sedekah? Dan ulama bersepakat bahawa orang ni dia dah nampak dah keistimewaan sedekah tu. Allah dah pamer kepada dia, Allah tunjuk kepada dia. Maka andainya kalau dia hidup semula, Allah dia nak sedekah, tak nak buat benda lain lagi dah, nak sedekah, kerana besarnya ganjaran sedekah tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di malam ni kita akan tengok kelebihan, kehebatan amalan sedekah. Rupanya Allah, ia adalah amalan yang paling hebat sekali. Baik, fadlus sedekah kita tengok. Yang pertama, as-sadaqah tudfi ghadaballahu azza wa jalla. Dia kata sedekah ni boleh menolak kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh memadam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah boleh memadam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau mak marah, mak kata hang tak payah baliklah kampung, hang balik pun duk bubuk harta je, hang balik pun duk bergaduh sama adik-beradik je, hang balik duk cara pusaka je, tak payah baliklah hang. Mak tak rela hang minum susu mak, mak tak halal hang makanan mak masak dari kecil dulu, mak tak halal. Kita rasa Allah, salah abah mak marah nak tidur pun tak boleh, tak lena, makan pun tak tu bila mak marah. Bagaimana kalau Allah marah, tuan-tuan? Allah lagilah kalau Allah marah. Allah tak reda kita hidup dalam dunia, Allah marah. Sudah tentu kalau Allah marah, Allah ada neraka di tangannya, Allah milik neraka.
Walaupun ada syurga, tapi Allah bagi neraka. Orang yang Allah marah, tentu Allah bagi neraka. Maka dengan sedekah, tuan-tuan, dengan amalan sedekah ni, boleh menjadikan Allah redha kepada kita. Allah besar, hebat amalan ini. Dengan kita sedekah, Allah redha kepada kita. Allah tak marah kepada kita. Allah redha dengan kebab kita sedekah. Itulah yang ulama banyak mengatakan bahawa pagi-pagi bila kita nak datang solat subuh, kita sedekah masuk tabung. Mana kita masukkan ke dalam tabung, tak perlu banyak. Sebab Islam dia suka, seperti mana hadis kita bersabda, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawa sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah berterusan, sekalipun sedikit. Mana kita sedekah tak banyak, RM2, RM3, RM5, RM10. Tapi ada hari-hari semua. Ini bagus, lebih baik daripada kita sedekah banyak tapi berhenti. Sedekah RM500 tapi bulan depan berhenti. 3 bulan ke depan pula baru ada balik. Islam tak nak. Islam nak. Rasulullah suka kepada amalan yang sedikit tapi berterusan. Sebab tu ulama dia kata bila kita nak solat subuh, belum solat subuh tu kita sedekah. Memang menjadi solat kita tu cantik. Hati kita pulai bila kita lalu dengan sedekah dulu. Kita sedekah, ya Allah ni untuk mak, ya Allah. Mak dulu meninggal awal, tak sempat saya nak belum mak. Dia cadang bila habis belajar nak belum mak tapi tak sempat. Dia meninggal dulu, ni untuk mak, ya Allah. Ini ya Allah untuk ayah, ya Allah. Ayah pun lama kerja. Saya belajar cadang nak bela ayah tapi ayah meninggal dulu, ya Allah. Untuk ayah, ya Allah. Ini untuk mak mentua, ya Allah. Ini untuk bapa mentua, ya Allah. Kita sedekah. Hari-hari biar ada. Biar ada semua. InsyaAllah, tuan-tuan. Sedekah ini satu amalan yang hebat, menjadikan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hebat sekali ialah Allah redha dengan amalan sedekah. Allah redha. Allah tak marah. Walaupun kita ada dosa, kita bertaubat dengan Allah, tapi Allah tak marah dengan sebab kita sedekah. Oh, besar amalan sedekah ni, hebat, tuan-tuan. Yang kedua, as-sadaqah tamhul khataya wa dhunub. Fayaqulu Rasulullah SAW, as-sadaqah tudfi al-khati' kama tudfi al-ma'un nar. Iaitu sedekah boleh mengampun dosa kita. Sedekah boleh mengampun dosa kita. Dan dosa kita maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar kita kena bertaubat. Tapi kalau dosa kecil, Allah mengampun dosa kita. Dengan kita sedekah, Allah mengampun dosa kita. Allah. Dosa kecil ni kadang-kadang kita tak sedar. Kita lakukan dosa tapi kita tak sedar. Tu lama-lama jadi besar, jadi bukit. Dosa kecil. Dan kita tidak bertaubat. Lama-lama terkumpul. Jadilah bukit. Besar. Maka sebab itulah kita, dengan kita sedekah, Allah mengampun dosa kita. Tak ada nak besar. Tak ada nak terkumpul. Tak ada nak jadi gunung. Tak ada nak menjadi gunung. Allah mengampun dosa kita. Hilang dosa kecil itu. Allah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqah tudfi al-khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah mengampun dosa kita. Allah mengampun dosa kecil kita itu seumpama api air memadamkan api. Kita tengok bomba bila dia memadamkan api, kuat dak pop mati. Api tu mati dengan kekuatan air tadi mati. Begitulah dosa kita. Bila kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Maka dengan dosa itu
Dengan kita sedekah, Allah mengampun dosa kita. Mana dosa kita ada, Allah mengampun. Seperti mana apa? Air memadamkan api. Allah, dosa kita hilang. Ini besarnya tuan-tuan. Itulah kita, Allah. Kita kena ambil berat juga bersedekah ni tuan-tuan. As-sadaqah taqi minan nar. Sedekah ni boleh menjadi benteng daripada api neraka. Kita dengan kekuasaan Allah tak tahu nak menjadikan benteng tuan-tuan dengan kekuasaan Allah. Seperti mana kita tengok COVID-19 ni lah. Kita nak menyelesai dengan apa? Nak pagar dengan apa supaya COVID-19 ni tak boleh. Kerana itu kekuasaan Allah. Apalagi nak pagar api neraka. Kalau kita tengok tsunami pun tuan-tuan. Kalau tsunami, belum pada tsunami datang, kita tengok keadaan teratur. Ada rumahnya cantik, ada halamannya, ada tempat taman permainan. Tapi bila datangnya tsunami, habis dipukul tsunami. Tsunami pukul rumah hancur. Pagar-pagar, lintang pokan, habis jadi sampah. Pada waktu tu kita nak benteng dengan apa tuan-tuan? Kita nak pakai jentera apa nak sekat tsunami? Oh, tak ada. Kuasa Allah. Siapa? Kita nak sekat dengan apa kuasa Allah? Begitulah. Tetapi dengan kita sedekah boleh menjadi benteng daripada api neraka. Allah ni. Satu amal yang menjadi pagar, menjadi sekatan daripada api neraka. Ini suatu amalan yang hebat. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nar walau bi syaqqit tamarah." Kamu takutlah kepada, jauhkanlah dirimu daripada api neraka, takutkanlah daripada neraka. Walau bi syaqqit tamar, sekalipun dengan sebelah biji buah tamar, separuh buah kurma. Mana jika kita sedekah, Rasulullah kata walaupun separuh buah kurma menjadi benteng daripada api neraka. Bagaimana kalau kita sedekah sebiji buah kurma, satu kotak buah kurma, satu bekah besar buah kurma, itu lagi lah kita mendapat menjadi benteng daripada api neraka. Besar tuan-tuan amalan sedekah ni. Betullah sedekah ni adalah satu amalan yang sangat digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun nar walau bi syaqqi tamarah. Takutlah daripada api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Mana keikhlasan kita tu. Buah kurma tu negara Arab, tempat kita ni buah rambutan. Sedekah satu gagar buah rambutan, sedekah 10 biji buah durian. Kita sedekah, maka dengan kita sedekah tu boleh menjadi benteng daripada api neraka. Allah. Kita nak sekat dengan apa api neraka? Nak sekat dengan apa? Nak sekat dengan jentera mana api neraka Allah? Kita dapat sekat dengan amalan sedekah tuan-tuan. Allah, Masya Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan tentang kehebatan amalan sedekah. Dan al-mutasaddiq fi zilli sadaqati yaumil qiyamah. Orang yang sedekah ni boleh duduk di bawah bayangan arash, bayangan Allah di hari akhirat besok. Orang yang sedekah, Allah. Mana orang yang sedekah di dunia ni, dia sedekah kerana Allah, maka di hari akhirat besok dia ada satu bayang khah, satu teduh khah yang Allah ciptakan kepada orang yang sedekah. Mana orang sedekah boleh duduk bawah tu, duduk di bawah tu sejuk. Sedangkan di waktu itu hari akhirat, sangat panas. Matahari turun sedikar dengan kepala kita. Gelegak, umbung kita gelegak. Umbung kita gelegak. Dan manusia pada hari itu berpeluh.
Kadang panah peluh, bila panah peluh dan peluh busung. Nah, memang Allah peluh. Ada setengah tu peluh dia setakat betih. Ada setengah tu peluh dia setakat paha. Ada setengah tu peluh dia setakat dada. Ada setengah tu lemah dengan peluh. Duk benar dalam peluh. Bilalah Tuhan nak mengadakan hisap amalan. Bila Tuhan nak melakukan hisap amalan. Tunggu bilalah Tuhan nak hisap amalan. Bilalah Tuhan nak hisap. Duk berenang. Tak tahan duduk berenang. Duk berenang. Tapi orang yang sedekah, tuan-tuan, boleh duduk di bawah bayangan. Ia ada satu bayangan Allah. Orang yang sedekah di dunia ni duduk di bawah tu, duduk VIP. Nah. Jadi orang VIP duduk kat situ. Duk tunggu bila Allah nak menghisapkan amalan. Dah duduk. Dan Rasulullah juga pernah cerita kepada Aisyah. Rasulullah kata, wahai Aisyah, manusia di padang mahsyar besok, mereka kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Maksudnya, mereka berjalan kaki ayam, tak pakai kasut. Nah, berjalan kaki ayam dan pula bertelanjang. Nah, Aisyah terkejut. Wahai Rasulullah, mereka telanjang, tak malu ke melihat kemaluan antara satu sama lain? Ya Rasulullah, al-amru yawma izin asyaddi min dhalik, kata Rasulullah. Ya Aisyah, urusan pada hari itu lebih utama dari segala-galanya. Seorang tu jadi takut. Nah, takut Allah, bagaimana diri dia dengan Allah. Bagaimana amalan dia dengan Allah. Allah bagaimana. Takut. Mak berjumpa dengan anak, mak lari. Anak lari pada mak, mak lari pada anak, ayah lari pada mak, lari pada waktu tu. Nafsi-nafsi, mana diri-diri. Nak takut diri dengan Allah, bagaimana amalan. Allah takut. Nak boleh masuk syurga ke tak ni, nak lepas daripada neraka ke tak ni, nak lepas ke tak ni, nak meniti siratal mustaqim ke tak. Mana begitulah keadaan risau. Sehingga tak mampu lagi dah nak tengok kemaluan, kata Rasulullah kepada Aisyah. Nah. Jadi tuan-tuan, orang yang sedekah boleh duduk di bawah bayangan Allah, sejuk. Nah. Duduk sehingga Allah menghisapkan amalan. Ni orang yang sedekah, tuan-tuan. Nah. Waktu duit, kalau RM1,000 itu belum tentu hak kita. Nah. Hak anak kita, hak isteri kita, hak sebenar hak kita sedekah. Kalau RM1,000 kita boleh sedekah RM10, RM100 lah, RM10 sikit sangat. Tu main confirm hak kita. Memang itu hak kita. Tapi kalau kita tak sedekah, belum tentu nak jadi milik kita. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita masih lagi membicara tentang kehebatan amalan sedekah. Dan sedekah juga, al-sadaqah tudawil amrad al-jasadiyah. Sedekah boleh mengobati penyakit badan. Sedekah ni boleh mengobati penyakit badan. Tapi janganlah sakit dulu baru nak sedekah. Nah. Sedekah awal-awal. Mana Allahu Akbar. Tentang sedekah ni, tuan-tuan. Nah. Saya teringat kepada seorang penceramah kita terkenal, Ustaz Abdullah Khairi. Dia ada adik dia perempuan. Adik dia satu hari, adik dia ni mengandung dan dapat anak seorang. Tapi setelah 10 tahun barulah mengandung, dapat anak seorang. Nah, jadi adik Abdullah Khairi ni perempuan, dia dapat anak seorang setelah 10 tahun. Bila dapat anak, sakit pula anak. Nah, pemisah antara usus dengan perut tu, ada masalah antara kat situ. Jadi doktor nak buat pembedahan daripada ke sini, makna luah pembedahan itu. Doktor nak buat pembedahan tu, dah plan dah nak buat. Memang mana daripada tepi perut sini ke tepi perut sini, mana panjang nak operate tu. Allah mendengung, mak mendengung. Allah nak dapat anak bukan senang dah, 10 tahun nak dapat anak. Dapat anak pula
sakit pula Allah merenung. Nak suami isteri duk menenung, nak Allah nak bedah tu pula, nak selamat ke tak? Bedah besar-besaran tu pula. Nak Islam merenung gitu. Ayah dia dah, maksudnya ayah kepada Ustaz Abdullah Khari, mana ayah kepada anak perempuan tu tadi, dan dia ada suami kepada mana ayah tua kepada suami adik Abdullah Khari itulah. Ayah tua, mana ayah kepada Ustaz Abdullah Khari tu, dia jumpa menantu dia, dak suami anak dia. Dia kata ginilah, bang tolonglah agama Allah, insya-Allah Allah tolong. Nah, jadi ayah Abdullah Khari kata kepada menantu dia. Jadi menantu dia duk merenung, nak bagaimana. Nak. Tapi bila dengar ayah bapa tua kata gitu tu, dia pun setiap bulan bila dia ambil gaji, dia ambil yang perlu, lepas tu dia sedekah. Nak. Mana setiap bulan bila dia terima gaji, dia ambil yang perlu, lepas tu dia sedekah je, dia sedekah. Bulan pertama, bulan kedua pula, bila dapat gaji, dia ambil yang perlu, dia sedekah. Bulan ketiga pula begitulah. Nah, dia sedekah. Nah, dia ambil yang perlu, guna yang perlu, yang berkaitan, lepas tu dia sedekah semua. Jadi tuan-tuan, kesan daripada sedekah tu, anak dia jadi tumbuh sendiri. Jadi tumbuh di perut tu, jadi tumbuh. Yang tak jadi masalah, jadi hilang masalah. Hilang masalah. Nah, doktor yang cadang plan nak buat pembedahan daripada perut tepi sini ke sini, tu tak jadi. Dah tumbuh elok. Doktor kata, oh Allah, Alhamdulillah, comelnya tumbuh, tengok. So dia kata, tak apalah, kita tak buat operate, kita cancel, kita buat sikit ya, untuk nak masukkan ni ya, sikit ya. Ini tuan-tuan, berkat amalan sedekah ni tuan-tuan, Allah. Sebab tu kalau kita sedekah, kita sihat tuan-tuan. Badan kita, tenaga kita kuat. Nah, bila kita sedekah. Sebab kita menolong agama Allah. Kita menolong Allah. Allah tak perlu pertolongan kita, tapi agama Allah kita bantu. Di situlah Allah beri kesihatan kepada kita. Ada satu cerita lagi tuan-tuan tentang sedekah boleh menjadi orang sihat. Ada seorang Jerman. Orang Jerman di Jerman. Tapi dia orang Islam. Dia satu hari dia rasa badan dia tak sedap. Tak sedap badan dia. No. Rasa macam tak tahulah, rasa penat. Dia pergilah kepada klinik doktor orang Kristian. Di Jerman, tapi dia orang Kristian, bukan orang Islam. Klinik besar. Dia pun pergi. Dan doktor tu lelaki. Nah, dia masuk pergi, suruh doktor tu periksa badan dia. Kenapa tak sedap, tak nyaman. Doktor pun periksa. Bila doktor periksa tu, sudah doktor periksa, doktor mengeluh, tak menyawa, tarik nafas, mengeluh. Oh, jadi gitu. Jadi dia pun, perempuan tadi terkejut. Tanya doktor, apa doktor masalah? Nampak doktor mengeluh ni. Doktor tu cerita, dia kata, Allah, kenapa puan tak datang awal-awal? Ni dah lewat datang. Nak lewat datang, Allah, duduk di mana sebelum ni tak datang. Perempuan tu tanya, apa doktor, apa masalah saya? Dia kata, ini kanser yang tahap akhir dah. Jangka hayat 30 hari je kalau masa ni. Mati 30 hari, mati, memang mati. Oh, dia perempuan tu dengar terkejut je, Masya Allah dah. Hopeless lah kan, rasa macam putus asa dah. 30 hari banyak lagi juga, tapi jelak cerah. Sekejap nah. Pejam celak, habis. Dia pun balik rumah merenung, Allah merenung, nampak macam mana nasib dia.
Nak tunggu jauh lagi. Tanggal 30. Ada lambat lagi. Dia kata tak apalah, inilah pergi Mekah. Dia pun buat keputusan. Dia ambil visa kedutaan Saudi di Jerman. Dia pun pergi ke Mekah. Dia bawa harta dia bawa habis. Dan pula dia pergi di sana, dia sewa satu hotel dan dia solat di Masjidil Haram, dan duit dia sedekah. Di tepi-tepi Masjid Haram tu banyak orang hitam, orang Afrika banyak yang susah-susah, dia bagi. Orang Arab, Yaman banyak, orang Mesir banyak, dia bagi sedekah. Dan dia minum air Zam-Zam. Mana 3 aktiviti dia. Dia solat di Masjid Haram, minum air Zam-Zam, sedekah je. Duit dia tak ada apa, dia nak mati dah. Sehingga dah sampai hari ke-28. Mana 2 hari lagi dah nak mati. 28, 29, 30, 31 mati, 30. Dia pun tak apalah, nak balik ke Jerman, nak balik mati di Jerman. Mana dia ready nak mati. Dia pun beli tiket kapal terbang, dia balik ke Jerman. Dia balik ke Jerman, dia rasa nak periksa lagi diri dia ni. Kerana rasa lain macam, rasa sedap, tak seperti dulu. Dia pun pergilah tempat doktor yang periksa dia tadi. Doktor ni pula menyawa panjang pula, mengeluh pula sekali lagi. Allah, dia tanya doktor, apa doktor? Oh, dia kata, Allah, tak ada dah kanser. Hilang, tak ada, langsung habis, tak ada. Tak ada, jadi cantiknya Allah. Lepas tu dia tanyalah, kau pun makan apa, ubat apa makan? Dia kata, oh, saya tak ada makan apa. Seminum air di Mekah, air Zam-Zam, dan saya pergi di Mekah. Oh, tu orang kafir tu kejut. Siapa tak ada penyakit, tak ada. Dan dia kata kalau macam ni boleh hidup seperti biasa lah. Mana tak matilah tanggal 30. Dah 31 tak mati. Jadi begitulah nak cerita hebat amalan tuan-tuan. Amalan sedekah ni. Allah. Waktu tuan-tuan, kita janganlah ambil ringan sedekah. Walaupun tak perlu banyak. RM1, RM2. Jadi ada je hari-hari kita boleh sedekah. Jadi kalau melekat buka file kita tu, ada. Melekat buka file kita, ada sedekah. Ada je kita. Tak ada bila sedekah sekali, lepas tu kau lama nak sedekah pula. Ada je sedekah ni kita nak, tuan-tuan. Allah. Dan tuan-tuan, kita tengok lagi amalan sedekah. Dan seterusnya, as-sadaqah turfa'al bala. Sedekah boleh menolak bala. Bala. Allah kadang-kadang Allah bagi bala nak menguji kita, seperti mana kita hadapi sekarang ni. Kita sedang menghadapi coronavirus. Tentang coronavirus ni, saya ada terbaca dalam satu tulisan orang bukan Islam. Dia kata coronavirus ni masalah tak dapat diselesaikan dalam masa terdekat, dalam masa singkat. Mana masalah coronavirus ni tak boleh kita nak selesai dalam masa cepat. Dia akan ambil masa, dan kesan dia berpanjangan. Tentang coronavirus ni. Sebab tu dia kata dunia sekarang ni sedang nak plan. Dunia kena plan supaya kita pun boleh hidup di dunia. Coronavirus pun ada. Kita boleh hidup, coronavirus pun ada. Maknanya dunia kena plan supaya bagaimana kita boleh hidup. Kita boleh hidup, coronavirus pun ada. Tak kacau kita. Sebab tu dunia akan plan. Kalau kita ada umur panjang, kita boleh tengok. Dunia akan plan supaya coronavirus ada, dia pun ada, tapi dia tak ganggu kita. Kalau kita dengar seorang kena coronavirus, kita lari tak berkesudahan. Kadang-kadang kita dengar kawan tu kena virus dah, Allah, kita ni lari takut. Ini masa depan
endemik. Sekarang ni kita nak istilah banyak guna endemik dah. Kita nak selesai dah dengan kita plan. Mungkin ada plan. Sekarang ni 2 dos dah. Mungkin dunia akan plan sikit lagi supaya kita boleh hidup. Corona ada, kita pun boleh hidup. Nah, itulah kita harap tuan-tuan, insya-Allah. Nah, dan seterusnya tuan-tuan. Jadi Allah Taala beri bala kepada kita. Nah, disuruh kita sedekah. Sedekah ni boleh menolak bala. Ni tuan-tuan. Nah, amalan sedekah. Padahal tak banyak kita sedekah. RM1, RM2 je. Tapi ya Allah, keberkatan amalan sedekah tu boleh menjauh kita daripada coronavirus. Ini besar sekali. Allah. Inilah tuan-tuan. Kita ni sekarang ni tak ubah seperti rakyat Palestin tuan-tuan. Rakyat Palestin ni, orang Palestin ni bila dia nak pergi masjid, dia perlu anak kecil dia. Nah, dia perlu cium anak kecil dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak yakin dia nak balik tu hidup seperti mana dia nak pergi. Sebab banyak bila orang Palestin dia pergi solat di masjid, tembak orang Israel tembak. Orang Israel nak gana hati kerah. Bila dia dengar orang Palestin tembak orang dia, dia tembak. Ramai orang Palestin yang pergi solat masjid balik mayat. Pergi solat masjid balik mayat. Pergi solat dengan keadaan hidup balik mati. Itulah dia peluk orang Palestin bila nak pergi solat, dia peluk anak dia. Tak yakin nak balik hidup seperti mana belum pergi. Allah. Itulah kita bersama tuan-tuan. Nah, kita keluar ke mana-mana, serahlah kepada Allah. Nah, dengan keadaan coronavirus. Nah, macam kita datang tempat majlis ilmu ni, puas hati tuan-tuan nak kita datang untuk ilmu. Kalau takdirnya berlaku, nah, kita serah kepada Allah. Dikatakan mati syahid bila seorang itu menghadapi coronavirus. Dan kita minta Allah selamatkan kita tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan seterusnya, sedekah ni juga. Nah, as-sadaqah tajalul mal yad'u lisan kullu yawm. Dia kata sedekah ni. Bila kita sedekah pagi-pagi tuan-tuan. Bila kita sedekah pagi-pagi, kita datang sebelum pada kita solat. Jangan bagi lepas solat, belum solat kita sedekah. Bila kita sedekah tu, malaikat turun. Malaikat turun berdoa kepada kita. Malaikat berdoa. Malaikat kata kena, Allahumma ati. Malaikat kata, Allahumma ati mumfikan khalafan wa yakul al-akhir Allahumma ati mumsikan talafan. Malaikat tu kata, ya Allah, berilah kepada orang yang sedekah ni hartanya berkat ya Allah. Ganti balik yang dia sedekah tu, ganti balik ya Allah. Mereka berdoa. Dan mereka seorang ni pula berdoa pula, ya Allah, jadilah orang yang menahan, jadilah orang yang kedekut ya Allah. Jadilah orang yang kedekut ni, binasalah harta dia, rusaklah harta dia, jangan kembali semula harta dia, rusak. Ini tuan-tuan, mereka pagi-pagi dia berdoa. Itu sebab itu kita lain. Bila kita sedekah pagi-pagi, lain menjalan perjalanan seharian kita tu, mogah rezeki. Nah, mogah. Kadang-kadang kita nak pergi makan, orang jamu, orang bagi dah, orang dah bayar dah, kita nak bayar, okey siap. Mogah rezeki tuan-tuan. Sebab itulah sedekah. Kehebatan amalan sedekah ni tuan-tuan. Allah. Dan kita ni bagus sungguh di Perak ni. Nah, orang wakaf di doa semua tiap-tiap hari Jumaat dalam ketubah, ya Allah, berkatkanlah orang yang wakaf ya Allah, orang yang keluar zakat ya Allah, orang yang sedekah dalam ketubah kita, negeri kita ni ketubah semua dah dalam ketubah tu berdoa semua, khatib doa semua ya Allah. Bagus sungguh. Kita berwakaf, kita sedekah ni tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, masuk waktu dah dah. Kita sikit lagi tuan-tuan sikit lagi. Satu lagi lah. Tuan-tuan, kita di hari akhirat besok, kita akan masuk neraka melalui pintu-pintu. Kita akan masuk syurga, bukan neraka. Waliyahbillah. Melalui pintu-pintu.
kita nak ke syurga tu ada pintu. Ada satu pintu nama pintu Ar-Rayyan untuk orang yang puasa. Ada pintu nama pintu As-Sadaqah untuk orang yang sedekah. Ada pintu jihad untuk orang yang berjihad. Dan ada juga pintu orang yang salat. Ya ada, kita nak masuk syurga melalui pintu-pintu. Jadi orang yang puasa, pintu tu terbuka, buka. Malaikat akan tanya, mana orang yang puasa? Sana mari masuk syurga melalui pintu ni. Mari. Nak orang puasa boleh masuk. Tak puasa, tak boleh. Tutup pintu tu, tak bagi masuk. Oh, jihad jalan Allah. Nah, dia berjihad jalan Allah. Malaikat buka pintu. Siapa yang berjihad di dunia dulu, di jalan Allah, mari masuk melalui pintu ni. Mari masuk. Masuk. Lepas tu tutup pintu. Orang tak berjihad tak boleh masuk. Dan ada pintu sedekah. Orang yang sedekah, siapa yang sedekah, siapa yang dermawan, sela mari malaikat panggil. Mari. Buka pintu. Malaikat masuk. Malaikat panggil orang masuk. Malaikat sekalipun masuk. Lepas tu tutup. Allah. Satu pintu khas diberi kepada orang yang sedekah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni setakat ni dah dulu tuan-tuan ya. Saya ada nak cerita hasrat sikit tuan-tuan. Saya sebenarnya sedang mencari dana untuk membangun sekolah tahfiz tuan-tuan ya. Tahfiz saya ni di Lawin tuan-tuan. Di Lawin di Gerik. Bukan Simpang Lawin ni. Simpang Lawin ni tak nak beli tanah mahal, juta. Tak mampu. Di Lawin. Di Lawin 160,000. InsyaAllah saya nak beli tanah tu. Jadi tuan-tuan, saya dulu saya pernah mengajar di Brunei Darussalam. 3 tahun saya mengajar di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Saya banyak mengajar. Dulu mula-mula sekali Kuza. Lepas Kuza naik jadi Universiti Darul Iman Malaysia. Zaman Datuk Lerih jadi Menteri Besar Terengganu. Lepas tu saya pindah ke USIM, Universiti Islam Malaysia USIM. Lepas USIM tu lah saya pergi ke Brunei. Di Brunei ni saya tengok mahat tahfiz tak ada di Brunei. Tak ada. Tak seperti kita. Mana Brunei tak luas. Dia 4 daerah ya. Brunei Muara, Tutung, Temburung dan Kuala Belait. Dia 4 ya daerah dia. Tengok tak ada. Dan pondok pun tak ada tuan-tuan di Brunei. Pondok pun tak ada. Pondok. Kita ada Pasir Tumbuh, Pondok Menanti, pondok Poteh Keruh, ada pondoknya. Dia tak ada. Saya pernah tanya orang Brunei sendiri. Dia kata, kenapa tuan? Di Brunei ni tak ada mak tahfiz pondok-pondok. Oh, dia kata, sebab Brunei dulu susah, negara susah Brunei. Jadi tak seperti Malaysia. Malaysia macam lubuk mah, orang nak datang. Orang Aceh pun datang, ada ilmu dia buka pondok. Orang ada ilmu dia buka sekolah tahfiz. Orang ada ilmu dia akan buat institusi untuk memajukan agama dan sebagainya. Tapi Brunei orang tak nak pergi sebab susah ke Brunei. Sehingga satu sultan tu terpaksa gada barangan nak bayar gaji kepada rakyat. Tu orang tak nak pergi ke Brunei. Sehingga akhir 80-an, akhir 60-an, 68, 70-an tu mula orang Malaysia banyak pergi ke Brunei. Banyak mengajar. Orang kita banyak di sana mengajar masjid-masjid, mengajar Quran. Orang Brunei Allah baca Quran, Masya Allah sungguh. Kalau kita dengar Allah, orang kita lah duk mengajar, duk bimbing Quran, mengajar masjid-masjid. Sehingga sekarang Brunei kaya, menjadi sebuah negara yang kaya. Jadi bila saya balik pada Brunei, saya fikirlah nak menubuhkan satu sekolah pusat tahfiz. Jadi alhamdulillah lah dapat tanah di Geri. Jadi jadi cari dana untuk nak bayar tanah tu. Jadi alhamdulillah tanah tu dah, insya-Allah kita tak lama kita
bangunan dan sebagainya lagi lah. Jadi untuk mencari dana dengan gaji sikit dengan gaji sikit kupu-kupu dengan dana yang cari ni, alhamdulillah nah akan memaju ke depan, insya-Allah. Jadi kita tengok tempat kita ni tanah yang berkah nah. Mak Taufik tumbuh macam cendawan nah. Di mana-mana ada je Mak Taufik. Allahu Akbar, berkah. Dan itulah kita tengok, kita tak perlu nak buka tahfiz, tapi diberi peluang untuk kita bersedekah nah. Allah, untuk kita infak. Terima kasih nah pada Mak Taufik yang buka peluang untuk kita sedekah. Sebab di akhir zaman nanti orang tak ambil sedekah kita nak sedekah tak boleh. Orang kaya semua di satu hari nanti kita nak sedekah, orang kata orang tak perlu nak sedekah. Tak ada orang nak terima sedekah. Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, Allah banyak orang mengalu-alukan untuk kita sedekah. Dan saya tuan-tuan datang malam ni nak dana saya ni, saya dengan dua cara. Pertama melalui tabung yang saya bawa tu, satu. Yang kedua, saya jual tanah wakaf. Tanah wakaf ni saya jual satu kaki persegi RM30 ya. Jadi saya mengalu-alukan lah, minta tolonglah tuan-tuan, janganlah tolong saya nah. Maksudnya kalau kurang-kurang paling-paling pun boleh satu kaki persegi ni nah. Ataupun kalau boleh banyak lagi, alhamdulillah nah. Kita nak menabung untuk akhirat kita nah. Mana tahu kita sedekah hari ni, esok kita meninggal dunia, kita dapat pahala buat selama-lamanya nah. Kita nak menabung. Saya pun sedekah tuan-tuan, saya pun wakaf nah. Kita nak wakaf untuk kita nak tinggal buat selama-lamanya nah. Kita duduk dalam kubur, tapi benda institusi tahfiz tu di jalan, kita duduk dalam kubur mendapat pahala nah. Inilah dikatakan sedekah jariah tuan-tuan. Jadi dengan itu saya nak inilah kepada tuan-tuan semua, nak merayulah juga dengan tuan-tuan tuan-tuan yang mampu tak bolehlah tolong saya nah. Sama ada nak masuk tabung sekadar ikhlas ataupun nak beli tanah lok nah, satu kaki persegi RM30 nah. Itulah, mudah-mudahan. Dan saya, siapa yang beli tanah lok RM30 ini, saya akan ada risik ya. Ada satu risik ni kita tulis nama, tapi kebanyakan pengalaman orang tak tulis nama dah, tak apa nama salillah dah. Lepas tu letak jumlah berapa, lepas tu koyak bagi kepada tuan sebagai saksi nah. Jadi saya nak tinggal kepada pengurusi tuan pengurusi dalam buku ni kurasi ni, dan tuan pengurusi. Jadi buka peluang kepada tuan-tuan dalam 2 minggu buka peluang ke tuan-tuan dalam 2 minggu. Tuan-tuan sempat lagi nak infak, lepas 2 minggu tu saya datang ambil tak apa lagi. Jadi itulah jadi saya nak ucap terima kasih ke tuan-tuan semua untuk yang mendengar ceramah saya malam ni. Dan akhir sekali kita berdoa, semoga Allah Ta'ala saya nak minta tuan-tuan berdoa selain pada infak, nak tolong berdoa juga supaya berjaya, insya-Allah Dengan itu kita sama-sama mengakhiri dengan kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna nafi'an. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal